Mana nak tahan? Aduk pertama ya, bagi. Jika anda diberi pilihan RM500,000 sekarang, ya, RM500,000 sekarang, atau RM1 juta dalam masa 10 tahun, yang mana anda akan pilih dan kenapa? Saya ulang ya. Jika anda diberi pilihan mendapat RM500,000 ya, iaitu separuh juta kan? Ya, sekarang, atau RM1 juta dalam masa 10 tahun. Yang mana anda pilih dan kenapa? Sekarang, pertama. Terima kasih Mas Armadi dan juga semua rakan-rakan Pak Pidato yang hadir hari ini. Wang yang ditawarkan pada saya adalah besar jumlahnya, RM500,000 dan RM1 juta. Mana yang perlu saya pilih? Sebagai seorang yang waras fikiran, sudah pasti saya mengambil RM500,000. Kerana dengan wang RM500,000 boleh saya belanjakan sekarang. Walaupun jumlah RM1 juta itu sekali ganda dia punya, tapi dia akan terima 10 tahun akan datang. Perkara yang kita tidak tahu ialah apakah yang akan berlaku di masa akan datang. Mungkin sewaktu itu harga barang meningkat. Sekarang dengan RM500,000 saya boleh beli 10 buah kereta Mercedes umpamanya. Tapi akan datang harganya sudah meningkat untuk sebuah kereta. Mungkin pada ketika itu nilai wang Malaysia jatuh disebabkan tekanan ekonomi dan sebagainya, maka wang sebanyak RM1 juta itu tidak beri manfaat kepada saya. Kita ingat masa pemerintahan Tanah Melayu dijajah oleh Jepun. Wang yang ada pada rakyat Malaysia ketika itu berguni-guni, tetapi tidak beri manfaat kerana nilainya tidak boleh membeli walaupun barang yang asas kehidupan mereka. Jadi sudah pasti saya akan memilih RM500,000 berbanding dengan RM1 juta yang dijanjikan masa akan datang. Selain itu, maka datang ialah suatu janji. Tidak pasti janji itu akan ditepati. Mungkin ketika ini anda boleh katakan pasti akan dapat RM1 juta, tapi mungkin orang yang memberi wang sebanyak RM1 juta itu mati sebelum. Jadi walau apapun saya sudah pasti akan mengambil RM500,000 yang ditawar sekarang, dan saya akan belanjakan untuk kegunaan dan keperluan saya. Terima kasih. Aduk kedua, parti kita akan dibubarkan. Kita. Apa pandangan anda? Saya ulang ya. Parti kita akan dibubarkan. Apa pandangan anda? KIDA. Datuk Zahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, setelah Datuk Zahid dipecat daripada daripada PKR, maka dia telah mencari manakah landasan yang boleh beliau gunakan untuk menyuarakan pendapat dan pandangan beliau. Jadi beliau akhirnya telah mendapat satu landasan, iaitu parti KIDA, kita. Jadi apabila hampir setahun beliau menyertai kita, mengetuai kita, maka tidak banyak perkara yang dapat dilakukan. Kerana kita inilah satu parti yang kecil dan tidak punya ramai penyokong. Dia punya parti yang tidak berpengaruh. Mana mungkin parti yang tidak berpengaruh ini pemimpinnya boleh mempengaruhi suasana politik di negara kita. Jadi apabila beliau bercadang untuk membubarkan parti ini, sudah pasti saya sangat bersetuju. Kerana dengan adanya parti kecil-kecil ini akan menyukarkan pembangkang untuk menguasai, memenangi pilihan raya yang akan datang. Kita khawatir parti-parti kecil ini akan menjadi pengacau dalam pilihan raya, di mana terdapat
parti di pembangkang dan negara kerajaan, maka parti kita menyertai meletakkan calon-calon mereka. Jadi saya sebagai secara pribadi sangat setuju apabila Datuk Zaid berhasrat untuk membubarkan parti kita bagi memastikan di pilihan raya akan datang akan berlaku satu pertemuan satu lawan satu di antara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat, supaya mudah untuk memilih siapakah yang sewajarnya menjadi kerajaan di pilihan raya akan datang. Terima kasih. Soalan boleh bahasa ya. Bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. Ulang ya. Bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih, Saudara Sandy. Bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, baru minggu lepas berlaku satu peristiwa di negara kita, di mana dalam tempoh beberapa hari masyarakat keturunan Cina merayakan Tahun Baru Cina. Beberapa hari kemudian orang Islam menyambut Maulidin Nabi, kelahiran Nabi, dan 2 hari kemudian kaum India, kaum Hindu beragama Hindu menyambut Taipusam. Ini merupakan satu yang amat memelitkan negara-negara luar. Mereka heran bagaimana rakyat Malaysia hanya sekitar 28 juta tetapi mempunyai berbagai-bagai agama dan berbagai-bagai budaya. Dalam kepelbagaian agama dan budaya ini, mereka mampu hidup dalam suasana yang aman dan tentram. Bagaimana ini boleh berlaku? Ini sudah pasti rakyat negara kita ini mengamalkan sikap bertolak ansur di antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Tanpa mereka bersatu ini, sudah pasti negara kita ini akan pecah kacir. Kita lihat banyak negara-negara yang telah merdeka lebih awal daripada kita, tapi negaranya masih mundur kerana berlaku huru-hara. Walaupun di negara mereka itu, umpamanya di negara Afrika, semuanya kulit hitam, tetapi negaranya sentiasa berperang kerana mereka tidak bersepakat, tidak bersatu untuk membangunkan negara. Jadi sudah pasti peribahasa itu menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia menghormati kita rakyat Malaysia saling bantu-membantu bagi pastikan negara ini, negara Malaysia yang kita cinta ini sentiasa berada di dalam aman, tentram, dan ini dapat dibangunkan untuk faedah masyarakat